Bolehkah negara kembalikan demokrasi di Malaysia? Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab seharusnya memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat, bukan terus alpa dengan ghanimah yang dinikmati menerusi jawatan yang tidak menyumbang apa-apa kepada pemulihan negara dan hak-hak insan dalam sistem demokrasi. Dalam hubungan ini, sebuah mekanisme hendaklah dilaksanakan dengan segera bagi membendung kenaikan kos sara hidup yang membebankan rakyat. Jawatankuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan berpendapat penarikan subsidi merupakan satu tindakan separuh masa, tidak bertanggungjawab dan dilihat terburu-buru. Menurut mereka, tindakan tersebut bakal melebarkan jurang kemiskinan sedia ada dan menambah masalah sosial di kalangan rakyat. Jawatankuasa ini menggesa dan mendesak kerajaan memikirkan semula penarikan ini yang akan berkuat kuasa serta-merta pada 1 hari bulan Julai depan yang bakal menaikkan kadar inflasi harga barangan yang menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup terutamanya rakyat dalam golongan B40. Kata mereka dalam satu kenyataan, jawatankuasa yang dianggotai oleh 9 wakil-wakil parti dalam Pakatan Harapan itu menegaskan bahawa 5 keperluan pengguna hendaklah dikekalkan, iaitu pertama, harga siling ayam dan telur ayam serta subsidi kepada penternak dan pengusaha. Kedua, subsidi minyak masak botol. Ketiga, subsidi gas masak silinder, tong gas. Keempat, penjualan RON 95 pada kadar RM2 seliter sebagaimana di zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Dan yang kelima, tarif air dan juga elektrik. Di atas premis tersebut, Jawatankuasa Kos Sara Hidup PH mencadangkan 6 langkah bagi mengatasi kenaikan kos sara hidup secara mendadak, iaitu pertama, penggunaan hasil cukai secara bersasar dan efisien bagi membantu rakyat. Pada bajet lalu, kerajaan telah memperkenalkan cukai makmur dan hasil mesti dikembalikan kepada rakyat. Kedua, menangguhkan projek-projek bersifat mega dan tidak menguntungkan rakyat dalam jangka pendek dan panjang, umpamanya MRT3, ECRL, Bandar Malaysia atau TR Exchange dan lain-lain. Ketiga, mengkaji semula semua allowance CEO dan ahli-ahli lembaga syarikat berkaitan kerajaan GLC, JLIC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Manakala yang keempat, cabaran kepada kerajaan mengecilkan anggota kabinet semasa kerajaan dan menamatkan jawatan duta-duta khas luar negara seperti duta khas ke India, China, Amerika Syarikat dan Timur Tengah. Yang kelima pula, memotong allowance Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri dan dipulangkan kembali kepada rakyat. Dan akhirnya yang keenam, mengurangkan segala bentuk lawatan-lawatan ke luar negara dan membatalkan kos percutian Menteri-Menteri Kabinet pagi tahun ini. Dalam pada itu, jawatankuasa tersebut turut mencadangkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan dan rakyat untuk bersama-sama melancarkan protes besar-besaran di 222 kawasan parlimen seluruh negara di atas kegagalan kerajaan membendung kenaikan kos sara hidup rakyat dengan memulakan tindakan minima seperti flash mob. Apa yang dituntut oleh Jawatankuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan bukanlah sesuatu yang melampau. Malah ia senada dengan pandangan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang mencadangkan supaya kerajaan memotong allowance dan gaji menteri sebanyak 20% serta-merta baru-baru ini. Ia juga seiring dengan kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 22 Jun lalu yang menuntut menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup meletak jawatan jika gagal menangani isu berkenaan. Berjalan ke sana ke sini dengan pakaian berjenama mewah bernilai ribuan ringgit sehelai tidak membantu walau sedikit pun dalam memulihkan negara maupun mengembalikan suasana kehidupan demokrasi di negara ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.